Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan kaum muslimin yang berdoa rahimakumullah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada tengah hari ini, tengah hari Jumaat ini 15 Rabiul Awal 1443 Hijriah bersamaan 22 Oktober 2021 Masehi, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bertemu di dalam ruangan tazkirah Jumaat di surau Al-Falah IPK Perak ini sebagai mukadimah kepada majlis solat Jumaat yang akan diadakan nanti. Tuan-tuan muslimin, kaum muslimin dan juga kaum muslimat yang mendengar tazkirah Jumaat ini rahimakumullah. Kita sekarang berada di dalam bulan Rabiul Awal. Ya, bulan Rabiul Awal. Ya, bulan kelahiran junjungan besar Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sama-sama sambut hari Maulid ini 2 hari yang sudah. 3 hari yang sudah, hari Selasa lepas, hari ini 15 Rabiul Awal. Kalau tuan-tuan keluar rumah tadi nak pergi kerja, pukul 7 nampak bulan purnama. Nabi SAW disifatkan sebagai bulan purnama. Macam kita dengar nasyid yang dikumandangkan oleh orang-orang Ansar yang menyambut ketibaan Nabi SAW dalam peristiwa hijrah Rasul. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama kepada kami. Jadi Nabi SAW disifatkan sebagai bulan purnama, al-badrut tamam, ataupun dalam setengah qasidah disebut badrattim. Jadi badrattim itu ialah bulan purnama yang sangat terang cahayanya menyinari seluruh alam. Jadi pagi tadi begitulah keadaannya. Kita lihat pada awal-awal hari kita nak keluar bekerja, waktu matahari baru nak terbit, bulan purnama itu masih kelihatan di langit. Jadi kita melihat bulan purnama itu, cahayanya menyinari alam walaupun hari sudah beransur siang. Jadi itulah yang dilihat pada diri Nabi SAW sebagai bulan purnama yang menyinari seluruh alam dengan cahayanya. Kelahiran Nabi SAW itu seumpama bulan purnama yang menyinari alam yang sebelumnya dalam kegelapan. Maka Allah SWT menyatakan di dalam satu ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah Al-Azim. Dan tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada sekalian alam. Maknanya kelahiran Nabi SAW itu menjadi seumpama cahaya yang menjadi seluruh alam, yang memberi manfaat kepada seluruh isi alam, terutamanya kita umat manusia. Kelahiran Nabi SAW itu membawa cahaya tauhid, membawa cahaya tauhid, membawa ajaran tauhid, mengesahkan Allah SWT yang menyinari umat manusia yang sebelumnya berada dalam keadaan jahiliyah. Apa makna jahiliyah, tuan-tuan? Jahiliyah ni maksudnya bukannya mereka manusia ketika itu tidak berilmu, bukan bermakna manusia ketika itu dalam kejahilan, bukan bermakna manusia ketika itu dalam kebodohan, tetapi manusia ketika itu berada dalam kegelapan, yakni tidak mengenal Tuhan yang Maha Esa yang sepatutnya disembah oleh mereka. Maka lahir Nabi SAW itu membawa ajaran tauhid, membawa balik manusia, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia daripada kegelapan, yakni tidak mengenal Tuhan sebenar, kepada an-nur, kepada cahaya. Apa makna cahaya di sini? Cahaya di sini ialah cahaya tauhid. Maknanya manusia kembali mengenal Tuhan yang Maha Esa yang sepatutnya disembah, bukannya menjadikan selain daripada Tuhan yang Maha Esa itu sebagai Tuhan yang menjadi sembahan. Maknanya manusia sebelum itu menyembah selain dari Allah SWT, menyembah patung, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah binatang-binatang, haiwan-haiwan, menyembah makhluk-makhluk lain ciptaan Allah. Dan yang lebih parah lagi, ada manusia yang menyekutukan Allah dengan makhluknya. Ini lebih teruk. Ini yang dikatakan syirik. Maka manusia sebelum kelahiran Nabi SAW, umat manusia sebelum kelahiran Nabi SAW, rata-ratanya mereka melakukan perkara syirik, iaitu menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Maka Nabi SAW lahir untuk membawa ajaran tauhid, untuk memimpin manusia, meninggalkan ajaran salah, penyembahan yang salah kepada penyembahan yang benar. Ini hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Ini dia, tuan-tuan. Tetapi Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul tidak boleh melaksanakan tugas berat ini tanpa adanya sifat memimpin. Nabi perlu ada sifat, seorang Rasul, seorang Nabi, seorang Rasul khususnya perlu ada sifat memimpin. Maknanya bila dia mengajak manusia ke arah ajaran yang benar, dia perlu memimpin manusia. Jadi kepimpinan ini suatu yang perlu ada pada seorang Rasul yang dilantik Allah SWT.
Maka ya, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu sendiri mesti memiliki sifat-sifat kepimpinan. Sebab itu kalau kita tengok dalam sirah, dalam sejarah riwayat hidup Nabi SAW, Allah SWT mendidik Nabi SAW sifat-sifat kepimpinan. Dan ini diakui oleh Nabi SAW dalam hadis baginda, ya, bunyinya qad addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala yang mendidik aku dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat kepimpinan. Fa ahsana ta'dibi, maka dijadikan sifat-sifat kepimpinan itu dalam diriku ini oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan sifat-sifat kepimpinan itu sifat kepimpinan yang terbaik. Sebab Nabi nak pimpin seluruh manusia ni. Nabi ni rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian manusia. Kalau Nabi itu tidak ada sifat kepimpinan, maka mustahil Nabi boleh memimpin manusia ke arah menyembah Allah yang Maha Esa. Dia akan jadi macam masa kami pelajar-pelajar sekolah agama dulu belajar sastra Arab. Ada seorang pada zaman jahiliah yang beragama Hanif. Dia ni tak menyembah berhala. Zaman tu zaman jahiliah, zaman sebelum Nabi diutuskan, zaman jahiliah. Tapi dia ni menganut agama Hanif. Apa agama Hanif? Agama Nabi Ibrahim AS. Maknanya dia ni bukan penyembah berhala. Dia bukan menganut agama menyembah berhala. Tak. Dia tak sembah berhala, dia tak sembah bulan, tak sembah bintang, tak sembah selain dari Allah SWT. Dia memang ikut ajaran Nabi Ibrahim AS. Namanya Qus bin Sa'adah. Naik atas unta, dia seru kepada kaum Quraisy, kaum Arab ketika itu, tinggalkan penyembah berhala ni, balik kita kepada agama Nabi Ibrahim. Tapi orang tak ikut dia. Pasal apa? Sebab dia tidak ada sifat tidak menjadi seorang pemimpin. Maka macam mana manusia nak ikut dia? Dia seorang yang soleh. Kan? Seorang yang menganut agama tauhid. Tetapi bila dia bercakap di hadapan manusia ketika itu pada zaman dia, manusia tak ikut. Sebab pada dia tidak ada kepimpinan, sifat pemimpin tak ada. Tetapi berbeza dengan Nabi SAW oleh kerana Nabi ni nak bawa manusia keluar daripada penyembahan berhala, daripada jahiliah kepada Islam. Maka Nabi diberikan sifat kepimpinan. Maka Allah Ta'ala mendidik Nabi dengan sifat-sifat kepimpinan. Tengok Nabi pada usia remaja sudah diberi tanggungjawab. Apa dia tuan-tuan? Sebagai gembala kambing. Nak pimpin manusia, kena belajar pimpin kambing dulu. Ini Allah Ta'ala didik Nabi SAW. Nabi nak pimpin manusia, bukan seorang-orang ni, ramai ni. Mungkin boleh jadi ratusan orang, ribuan orang. Ketika Nabi mengerjakan Hajatul Wada', berapa ramai yang ikut mengerjakan haji bersama Nabi? 100,000 orang. Jadi macam mana Nabi nak pimpin 100,000 orang kalau Nabi tidak ada sifat kepimpinan? Nampak? Maka Allah Ta'ala didik Nabi, bentuk sifat kepimpinan dalam diri Nabi SAW dengan Allah Ta'ala takdirkan Nabi menjadi gembala kambing. Kamu pimpin kambing. Kalau kamu boleh pimpin haiwan yang tak berakal seperti kambing, kamu boleh pimpin manusia. Kamu akan mampu memimpin manusia. Ini cerita tentang Nabi, bukan cerita tentang sesiapa yang lain. Cerita tentang Nabi ni. Maka Nabi SAW dididik oleh Allah SWT sifat-sifat kepimpinan. Sifat-sifat kepimpinan ini kita boleh lihat dalam sirah Nabi SAW untuk kita jadikan sebagai tauladan, sebagai contoh. Sebab ayat yang dibaca awal tadi, sesungguhnya untuk kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh yang baik.
Jadi, apa yang ada pada Nabi SAW tu kita jadikan sebagai contoh, mengikut kemampuan kita lah. Sebab kita ni sebenarnya, khususnya kaum muslimin, kita ni adalah pemimpin. Paling tidak pun, kata orang kata bahasa pasar ni, paling cokiah. Paling cokiah pun di rumah. Itu paling cokiah tu. Paling tidak pun di rumah kita jadi pemimpin. Maka Nabi SAW berikan satu pesanan, satu nasihat kepada kita sebagai pemimpin di rumah. Apa dia? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Atau kama sebaik-baik kamu ialah yang paling baik memimpin keluarga dia, dan akulah yang terbaik memimpin keluargaku di kalangan kamu. Bayang. Maknanya pemimpin rumah tangga paling baik ialah Nabi SAW. Jadi kalau kamu nak jadi seorang pemimpin keluarga yang baik, kamu jadikan aku sebagai contoh. Ini mesej Nabi SAW ni. Tapi Nabi tak masuk bakul kat sendirilah. Itu kena faham tu. Nabi puji umat dia dulu. Khairukum li ahli. Nampak? Bahasa Nabi cantik. Sebaik-baik kamu ialah yang memimpin keluarganya. Nampak? Dia tak angkat bakul, tak masuk bakul kat sendiri dulu. Dia puji umat dia dulu. Sebab Nabi SAW ni dia kasih kepada kita. Dia kasih kepada kita. Dia sayang kepada kita. Nabi tak pernah berfikir tentang diri bagi dia sendiri. Melebihi memikirkan tentang kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayang kita. Ini satu contoh. Khairukum li ahli. Nabi puji kita dulu. Nabi kata siapa yang baik, paling baik dari kamu ialah yang paling baik memimpin keluarga dia. Nampak? Nabi puji tak? Nabi puji tak? Kemudian wa ana khairukum li ahli. Nampak? Lepas tu Nabi kata yang paling baik di kalangan kamu-kamu ni yang memimpin keluarga dia ialah aku. Apa makna apa? Maknanya kalau kamu nak jadi pemimpin keluarga yang terbaik, kamu jadikan aku sebagai contoh. Itu mesejnya, cukup. Falsafah dia. Maknanya kalau kita tengok macam mana Nabi sebagai ketua keluarga bersama dengan isterinya, dengan anak-anaknya, kita jadikan contoh, maka kita boleh jadi seorang pemimpin keluarga sebaik Nabi SAW. Tapi takkan boleh jadi Nabi lah. Itu mesej dia. Sebab Nabi dah booking siap-siap nombor 1. Nombor 2, nombor 3 tu kita boleh rebut. Nombor 1 terbaik memang Nabi SAW. Nabi dah sebut. Tapi boleh tak kita dapat nombor 2? Boleh. Nombor 3 boleh. Nombor 4 boleh. Yang terbaik boleh. Asal saja kita ikut bagaimana contoh-contoh Nabi SAW. Ini dia tuan-tuan. Baik itu tuan-tuan, yang dirahmati Allah sekalian, dan juga perempuan di luar sana. Bila orang-orang cendekiawan barat, bila para cendekiawan barat buat kajian, siapa manusia yang terbaik, yang teratas, yang pernah wujud di atas muka bumi ni, dia buat kajian. Masuklah yang hebat-hebat, masuklah apa ni, tokoh-tokoh yang pernah hidup di atas muka bumi ni. Bila mereka buat kajian, nombor 1 Nabi Muhammad SAW. Nombor 1. Ini cendekiawan barat itu bukan cendekiawan Islam. Kalau cendekiawan Islam, tak heran orang. Mestilah Nabi dia mesti angkat Nabi dia. Takkan dia nak angkat Nabi Isa, takkan dia nak angkat Nabi Musa. Mesti dia angkat Nabi, the Prophet Muhammad. Dia orang Islam, dia cendekiawan Islam, mesti dia angkat Nabi dia. Ni cendekiawan barat ni tuan-tuan. Cendekiawan barat yang tidak menganut agama Islam, dan yang ada setengahnya tak beragama pun. Bila dia buat kajian, tengok manusia ramai-ramai yang ada, yang pernah jadi pemimpin di atas muka bumi ni. Hitler ke, Mussolini ke, Napoleon ke, Alexander the Great ke. Jangan lupa dia semua tokoh-tokoh pemimpin. Alexander the Great, ada saya baca buku tapi tak khatam lagi lah. Buku tu tebal, beratus-ratus buku surat.
seorang penulis Muslim namanya Muhammad Alexander. Dia tulis satu buku, mengikut teori dia, mengikut kajian dia kata Alexander the Great itulah Iskandar Zulkarnain yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Itu kajian dia. Itu kajian dia. Dia kata Iskandar Zulkarnain yang semula laporan surah Al-Kahfi itu ada pada Alexander the Great. Dengan bukti-bukti hujah dia lah. Dan dia kata pandangan tokoh-tokoh barat Alexander the Great ni adalah pandangan yang terpesong daripada fakta dan realiti, kata dia. Maknanya Alexander the Great ni adalah pemimpin, Raja Macedonia yang menguasai banyak negeri di dunia ketika dia hidup, ketika dia masih dalam usia tak sampai 35 tahun. Dia dah takluk banyak negara ni, daripada Eropah sampai ke Afrika, sampai ke Asia, sampai ke India. Tapi mati muda lah. Campur semua sekali. Tapi Alexander the Great tidak boleh mengatasi Nabi Muhammad SAW. Kata mereka Nabi Muhammad SAW nombor satu, tokoh yang nombor satu, pemimpin nombor satu yang pernah wujud di atas muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah. Atau mereka kata Nabi Muhammad SAW ini sesatunya tokoh yang masih menjadi sebutan manusia di mana-mana di dunia sampai hari ini. Orang sudah melupakan Hitler, orang sudah melupakan Mussolini, orang sudah melupakan Napoleon Bonaparte, orang sudah melupakan Alexander the Great. Tapi Nabi Muhammad SAW ni meniti di bibir manusia. Mana taknya hari-hari kita selawat pada Nabi. Dalam semayang kita sebut nama Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tengok, kalau kita semayang, berapa kali kita sebut nama Nabi Muhammad SAW ni dalam semayang? Berapa kali? Tidak-tidaknya subuh tadi dah sekali tahiyat kan. Ini Jumaat sekarang 2 kali, dah sekali, dah 2. Sekarang masa 4 8 2 6 8 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nampak? Maksudnya tahiyat tu lah, tahiyat tu Nabi Muhammad tu banyaklah disebut. Itu tak campur lagi dengan selawat yang lain. Kan? Kalau tu Bilal tu disebut innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kan, imam keluar daripada bilik nak ambil tongkat, nak naik mimbar. Apa yang kita nak buat waktu tu? Takkan kita nak diam je. Ayat yang dibaca suruh selawatlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berdengung tak apa? Tak ada masalah. Berdengung bunyi dalam dewan solat kerana orang berselawat tak apa. Tapi janganlah macam selawat tarawih pula, kan? Sallallahu alaihi. Janganlah begitu. Tu selawat tarawih, tak apa. Tak apalah kalau nak jerit pun, tapi ini selawat. Dengar telinga cukuplah. Tapi kalau dah ramai semua selawat, tak berdengung dalam dewan solat, dengung juga. Dengar bunyi orang selawat Allah sallallahu. Kalau dah ramai berdengunglah dewan solat. Sebab tu sebenarnya pasal apa Bilal pegang tongkat baca selawat tu nak suruh kita selawat. Wah, selawat hari Jumaat ni sangat-sangat digalakkan. Jadi nama Nabi SAW itu, nama Muhammad itu meniti di bibir manusia sampai hari ini. Bukan dalam surah Al-Falah ni dia, di seluruh dunia. Mana ada orang Islam, mana ada masjid, mana ada surau, mana ada pusat Islam, pusat masyarakat Islam, di situ akan bergemanya sebutan nama Nabi Muhammad SAW dalam selawat. Sebab itulah Syedekah Barat mengatakan pemimpin pertama yang nombor satu yang pernah wujud di atas muka bumi ini Nabi Muhammad SAW. Pasal apa? Nama Nabi Muhammad itu sendiri pun menjadi sebutan pada ini. Ada kita sebut Napoleon Bonaparte sampai hari ini? Tak ada.
Selawat kat atas Napoleon Bonaparte tak ada. Selawat kepada Alexander the Great tak ada. Selawat pada Hitler tak ada. Hitler tak ada, zaman dia je lah. Dia dah mati, hilang lah. Tak adalah Hitler lah. Masa dia berkuasa, semua orang Hitler. Bila dia hilang kuasa, mati bunuh diri, habis. Orang Jerman pun tak peduli kat dia dah. Cuma jadi bahan, cuma jadi tokoh sejarah saja. Dia lah sejarah dalam negeri Jerman tu. Lahir seorang pemimpin namanya Adolf Hitler. Itu je lah. Tak jadi sebutan orang dah. Tapi Nabi Muhammad SAW ni dah meninggalkan kita berapa lama? 1400 tahun. Masih menjadi sebutan di kalangan umat manusia, khususnya kita orang-orang Islam. Dan dicemburui oleh orang-orang Yahudi terutamanya. Orang Yahudi cemburu kita ni. Pasal apa kita selawat pada Nabi ni? Mereka tak selawat pada Nabi Musa. Allahumma salli ala Musa. Tak ada. Hak dia dalam ajaran mereka pun tak ada. Cuba tanya. Selawat pada Nabi Musa ada? Tak ada. Allahumma salli ala Musa. Tak ada. Kalau Kristian pula Allahumma salli ala Isa. Ada? Tak ada. Tapi kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berapa banyak kita selawat, lagi banyak kita selawat, lagi banyak pahala kita dapat. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa selawat aku selawat, Allah akan selawat tadi 10 selawat. Jadi Allah Taala akan bagi di 10 pahala. Masya-Allah. Mana letak sistem metrik sekarang? Itulah asal usulnya. Sistem metrik sekarang ni kan, kira kan 10 kan. Kan 1 meter 100 cm kan. Dia ada 10, dia perkiraan 10 kan. Datang situlah. Jadi Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang tokoh yang menjadi sebutan ini hari ini, yang menjadi contoh kepimpinan. Maka kita sama-samalah mengambil contoh daripada kepimpinan Nabi SAW ini dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kehidupan kita akan jadi kehidupan yang baik di dunia, hasanah fi dunia wa hasanah fil akhirah, insya-Allah. Jadi itulah dia sedikit tazkirah Jumaat untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita manfaat atas apa yang dikongsikan, dan mudah-mudahan kehidupan kita akan mengikut landasan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kehidupan kita akan jadi baik di dunia ini membawa sampai ke akhirat. Kita berhak mendapat syafaat Nabi SAW, dan diizinkan Allah untuk bersama-sama dengan Nabi SAW di syurga nanti. Macam yang Nabi sebut, man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa yang cinta sunnahku, sesungguhnya dia cintakan aku. Wa man ahabbani faqad kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang cintakan aku, dia akan bersama aku di dalam syurga Allah SWT, syurga aku nanti, insya-Allah. Itulah saja untuk kali ini. Wallahu rasulullah wa barakatuh. Aku lepas azab wa azim li wa lakum. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.